Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan dan kita akan menyambut nuzul Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk, hidayah dan syafaat daripada Al-Quran bila mana kita membacanya, kita memahaminya dan kita beramal dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu as-siyam ay rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fashaffi'ni fihi. Yaqulul Qur'anu rabbi mana'tuhu an-nawma bil lail fashaffi'ni fi fayashfa'ani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan puasa dan Al-Quran, kedua-duanya akan memberi syafaat kepada hambanya, kepada tuannya pada hari kiamat. Maka ibadah puasa berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Tuanku mencegahkan dirinya daripada makan dan hawa nafsu pada siang hari, maka berilah syafaat kepadanya." Dan Al-Quran berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Tuan aku mencegah, menahan aku daripada tidur pada waktu malam kerana membaca Al-Quran. Oleh kerana itu, berilah syafaat. Fashaffi'ni fihi, maka berilah syafaat kepadaku kepadanya." Maka ibadah puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada tuannya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-29. InsyaAllah pada kali ini, kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-47 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Nabi Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang yang rugi." Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menjelaskan mengenai ayat sebelum ini. Nabi Nuh AS telah bertanya kepada Allah SWT mengapa anaknya tidak diselamatkan, sedangkan anaknya itu adalah ahli keluarga baginda, darah daging baginda. Maka Nabi Nuh AS memohon kepada Allah agar anaknya diselamatkan. Perlu difahami di sini bahawa permohonan Nabi Nuh AS ini tidak secara tegas dan bukan bertujuan untuk mempersoalkan keputusan Allah SWT. Bahkan kepercayaan Nabi Nuh AS kepada Allah SWT tetap teguh dan tidak berkurang.
Tetapi dalam situasi ini, baginda sedang keliru dan ingin meminta kefahaman tentang keadaan yang berlaku. Baginda berasa rendah hati dan malu untuk mengajukan permohonan dan permintaan yang bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyambut permohonan Nabi Nuh AS ini dengan menjelaskan sesungguhnya anak Nabi Nuh AS tidak termasuk dalam keluarga baginda yang dijanjikan akan diselamatkan. Kerana anak baginda tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan enggan menerima dakwah dan seruan bapanya. Sebagai seorang bapa, Nabi Nuh AS didorong dengan kasih sayangnya dan sifat kebapaan dan hanya mengetahui apa yang zahir sahaja, yakni baginda menyangka anaknya beriman sedangkan tidak berlaku sedemikian. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil. Dengan penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Nuh AS menyedari kekeliruannya sehingga dia berkata, wahai Tuhanku, pemelihara dan pembimbingku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon kepadamu segala sesuatu yang aku tiada pengetahuan tentang hakikatnya. Yakni, boleh jadi ketika Nabi Nuh AS memohon kepada Allah SWT pada waktu tersebut, baginda belum mengetahui adanya larangan memohon dan meminta keselamatan dan pengampunan untuk orang yang kafir. Kemudian Nabi Nuh AS berkata, dan sekiranya engkau tidak mengampuni aku dengan menghapuskan kesalahan dan dosaku yang lalu, sekarang dan yang akan datang, dan tidak merahmatiku dengan rahmatmu yang maha agung, nescaya aku termasuk dalam kalangan orang yang rugi. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahawa kata-kata Nabi Nuh AS merupakan bentuk keinsafan dan taubat atas kesalahan yang baginda lakukan. Sekaligus sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Nuh AS telah sedar akan kesalahannya itu dan terus meminta ampun. Nabi Nuh AS mengharapkan pengampunan daripada Allah dan memohon perlindungan daripada seksaan dan azabnya. Kata-kata Nabi Nuh AS ini mencerminkan rasa syukur baginda sekaligus menzahirkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat melindungi dan merahmati baginda. Dan sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi pengampunan dan rahmatnya, maka baginda mengalami kerugian yang sangat besar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-47 surah Hud, menerangkan bahawa setelah Nabi Nuh AS menerima jawapan yang jelas daripada Allah Subhanahu Taala, Nabi Nuh AS tunduk dan menumpukan segenap perhatian lalu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Ini bermakna dengan segala kerendahan hati, Nabi Nuh AS menyatakan bahawa pertanyaan dan permohonan baginda bukan kerana baginda ingin mengatasi ilmu Allah Subhanahu Taala, tetapi pertanyaan ini adalah bertujuan untuk menambah ilmunya, kerana baginda menyedari akan kekurangan ilmu dan pengetahuan. Kemudian Nabi Nuh AS menyambung kata-katanya, dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang yang rugi. Begitulah sikap seorang Rasul ketika menyatakan permohonan dan permintaan terhadap Tuhannya. Dalam kekhilafan yang sedikit pun mereka tetap memohon keampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana sebesar mana pun amal kebaikan yang dilakukan, ianya tidak setimpal dan setanding dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Orang yang beriman dan beramal soleh juga tetap banyak beristighfar dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Ustaz Abu Yahya Marwan bin Musa melalui kitabnya Tafsir Hidayatul Insan mentafsirkan ayat ke-47 surah Hud ini dengan menjelaskan bahawa dia, yakni Nabi Nuh AS berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya.
Kalau engkau tidak mengampuniku terhadap kelalaianku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, yakni tanpa keampunan Allah dan rahmatnya, seorang hamba akan menjadi orang yang rugi. Nabi Nuh AS tidak mengetahui bahawa permintaannya agar anaknya yang kafir diselamatkan adalah haram, bahkan dikira sebagai melakukan perkara yang dilarang Allah SWT, sebagaimana dalam firman-Nya, dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan. Surah Hud ayat yang ke-37. Baginda AS menyangka bahawa permintaannya itu dibolehkan kerana anaknya yang kafir termasuk dalam keluarganya yang dijanjikan akan diselamatkan. Namun setelah mendapat teguran daripada Allah, jelaslah bahawa permohonan tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-47 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-47 surah Hud ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah memungkiri janjinya. Orang yang beriman dan bersangka baik dengan ketentuan takdir Allah SWT akan mendapat kebaikan dan ganjaran yang terbaik di sisinya. Selain itu, manusia juga tidak sepatutnya culas dalam memohon keampunan dan keredaan Allah, kerana orang yang tidak mendapat keampunan daripada Allah SWT akan termasuk dalam kalangan orang yang sangat rugi. Sidang pendengar yang dimuliakan, kita adalah manusia yang tidak dapat lari daripada diuji walaupun dengan sekecil ujian. Jika diperhatikan, ujian yang menimpa setiap individu pasti tidak akan sama bagi setiap individu yang lain. Ada yang diuji dengan kehilangan orang tersayang. Ada pula diuji dengan kehilangan pekerjaan. Ada yang diuji dengan masalah kesihatan, keuangan dan pelbagai ujian lain lagi. Di sebalik ujian yang datang, sudah pasti Allah SWT tidak akan sekali-kali menzalimi hamba-Nya. Malahan ujian yang diberikan adalah selaras dengan kemampuan hamba-Nya. Umat Islam yang beriman wajib percaya kepada Allah SWT menentukan segala-galanya. Sebagai hamba Allah, kita hanya mampu merancang, tetapi segala perancangan kita ditentukan Allah. Ramai antara kita yang sukar menerima ketentuan takdir. Diuji dengan musibah seperti kematian ahli keluarga dan dilanda sakit berpanjangan, antara detik kritikal bagi melihat sejauh mana kita kekal istiqamah dan bersangka baik terhadap ketentuan Allah SWT. Allah SWT Maha mengetahui akan segala sesuatu, sama ada perkara itu tersembunyi atau nyata. Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu sedang kamu tidak mengetahuinya. Sebagai hamba, kita sentiasa akan berurusan dengan takdir daripada Allah Subhanahu Taala, sama ada ia disukai atau tidak disukai. Oleh itu amat penting untuk kita menjaga sikap kita dalam berinteraksi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kerana risau secara tidak sedar kita mempertikaikan qada dan qadar yang menjadi rukun iman orang Islam. Cara kita berinteraksi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala adalah pengukur tahap keimanan kita kepadanya. Oleh itu, berdamailah dengan segala takdirnya. Kita perlu sedar kita hamba Allah yang lemah. Ada batasan terhadap ikhtiar dan kemampuan kita. Oleh itu sentiasalah berdoa dan bergantung harap kepada Allah Subhanahu Taala. Satu hal yang nyata, sejauh mana manusia tergelincir dan melakukan kesilapan, Allah Subhanahu Taala sentiasa sudi mengampunkan seandainya kita kembali kepadanya. Jangan menjadikan alasan usia masih muda atau perjalanan hidup masih jauh untuk menangguh taubat, kerana kematian tidak pernah melihat pada tua atau mudanya usia. Ini kerana pintu taubat akan tertutup pada saat seseorang itu menuju kematian. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-47 surah Hud ini ialah
Pertama, sebagai seorang yang beriman, kita mestilah sentiasa bersangka baik dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan sesuatu perkara itu terjadi kepada kita, kerana amalan ini merupakan tanda mukmin sejati. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa melakukan taubah nasuha dengan berhenti melakukan kemaksiatan, berazam tidak lagi melakukannya dan menyesali dengan kesalahan yang dilakukan. Ketiga, sebagai Muslim, kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana orang yang tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dalam golongan orang yang teramat rugi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.